Muqaddimah surah As-Saff, surah yang ke-61, juzuk yang ke-28. Surah ini diturunkan di Madinah. Dia panggil surah Madaniyatun. Surah diturunkan di Madinah. Madaniyatun. Ada juga sebahagian ulama kata Makkiyatun. Tapi majoriti ulama kata Madaniyah. Surah Madinah. Jadi kita letak dia ni sebagai surah Madaniyah sebab makna ayat yang terkandung dalam itu banyak menjuruskan kepada peristiwa-peristiwa di Madinah. Mengandungi 14 ayat. Dia 14 ayat pun pendek. Dia tak sama dengan surah Mumtahanah semalam panjang-panjang. Dinamakan surah As-Saff. Surah Saff maknanya Saff dengan makna barisan tentera. Saff mana tentera berbaris waktu nak berperang. Dalam bahasa Arab kata Saff, senang surah Saff. Jadi nama dia surah As-Saff sebab dalam ayat 4 Allah Ta'ala sebut perkataan Saffa, yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ayat 4, wahwa safful qital, saf peperangan, saf peperangan. Jadi masyhur surah ini dengan nama Suratul Saff sebagaimana dikenali di kalangan para sahabat dalam hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Salam bahawa dia menceritakan faqara alaina hadhihi surah. Nabi baca surah ini, yakni surah As-Saff. Maknanya nama itu sudah dikenali, sudah masyhur di zaman sahabat. Demikianlah imam-imam hadis meletakkan nama ini dalam Sahih Bukhari, dalam Tirmizi, dalam Quran pun ditulis dengan nama surah As-Saff. Kata di Abul Hasan As-Sakhawi, ada juga nama kedua bagi surah ini, dinamakan surah Al-Hawariyin. Surah Al-Hawariyin. Sebab apa? Sebab ada disebut perkataan Hawari. Hawari ini akan disebut dalam surah ini. Maka yang pentingnya, yang masyhurnya kita balik kepada perkataan asal dia lah, iaitulah surah As-Saff. Kerana pada ayat 4 Allah Ta'ala menegaskan bahawa Allah mengasihi orang-orang yang beriman untuk berperang, orang-orang yang beriman yang berperang untuk mempertahankan agamanya dalam saf barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Itu dia panggil saf. Saf itu comel lah. Intisari kandungan, menanamkan semangat berjihad mempertahankan Islam dari sebarang pencerobohan. Sebelum itu Allah juga menegur sebahagian dari orang-orang Islam yang memperkatakan sesuatu, bercakap sedap, ceramah sedap, sedang mereka tidak melakukannya. Ini memang kena atas kepala kita dah ni. Kau atas kepala sendiri dah ni kita. Baca ayat Quran tapi tidak beramal. Cakap pandai, buat tidak. Teguran ini pada mulanya ditujukan kepada setengah pemuda-pemuda Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan, pemuda semangat, kalaulah mereka mengetahui apakah sesuatu amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala, nescaya mereka akan kerjakannya. Tetapi apabila mereka diberitahu bahawa amalan itu ialah berjuang untuk menegakkan Islam, pergi berperang, mati, maka ada di antaranya yang tidak menggunakan apa yang mereka katakan. Ada yang agak kendor sikit. Tadi semangat, biasalah kita pun. Sebab itulah orang yang cakap lebih, semangat lebih ni kita tak boleh nak percaya sangat. Jadi dia lebih cakap, over confident kata orang. Slow-slow kita bercakap ni tengok kiri kanan kata orang. Kita kena berhati-hati dalam setiap perkataan kita, berlapik sentiasa insya-Allah,
Saya cuba, saya nak buat yang terbaik insya-Allah. Ni oh tidak, saya main dengan saya semacam ni. Inilah hakikat jadinya. Bila waktu sampai pelaksanaan tak buat. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahawa tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang kafir, musyrik, penyembah berhala, kaum Yahudi dan kaum Nasara yang telah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memeluk Islam tapi mereka tetap mengingkarinya. Ayatnya, mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut-mulut mereka, sedang Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Jadi walaupun kafir nak lawan, Allah bagi jaminan Allah Ta'ala akan sempurnakan agama ini. Pada bahagian akhir surah ini, Allah Ta'ala menunjukkan kepada orang-orang yang beriman satu jenis perniagaan, tijarah, yang tidak akan mengalami kerugian selama-lamanya, bahkan akan menyelamatkan mereka dan memberikan sepenuh-penuh kebahagiaan, iaitu hendaklah mereka tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang dalam membela dan menegakkan Islam dengan harta benda dan nyawa diri mereka sendiri. Selain itu, mereka akan beroleh lagi limpah kurnia yang lain yang sangat-sangat diingini oleh mereka, iaitu nasrum minallah, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang besar. Itu janji Allah kepada orang-orang yang berjuang, orang yang beriman, orang yang menegakkan Islam, sebab janji Allah Ta'ala itu sangat benar. Adapun kelebihan surah ini, tadi hadis yang kita sebut tadi, tulis fadail surah. Kelebihan surahnya daripada Abdullah bin Salam. Siapa dia Abdullah bin Salam ni? Bekas pendeta Yahudi, ulama besar Yahudi yang jujur, yang ikhlas, yang berintegriti, beramanah. Dia baca sifat Nabi dalam kitab Taurat. Bila Nabi datang ke mana dia pergi tengok, dia kata aku tengok je muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sah bahawa dialah Nabi yang disebut oleh Allah dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Terus dia beriman. Abdullah bin Salam. Dia kata, qa'adna, satu hari kami duduk-duduk bersama dengan sahabat, berbincang-bincang. Ayyukum ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia di kalangan kita ni nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pergi tanya soalan. Apa dia soalan? Ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Ini soalan dia sikit je. Apakah amalan yang sangat disayangi, disukai oleh Allah, kita nak buat? Falam yaqum ahadum minna. Tak ada siapa berani pergi tanya. Duduk belakang. Tiba-tiba fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaina rajulan fajama'ana. Satu masa Nabi kita panggil, suruh orang panggil, mari semua kumpul sini. Kumpul sini. Nabi kita pun pergi. Macam ada wahyu dah. Sahabat-sahabat ni nak tahu apa amalan yang baik. Faqara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat as-saff kullaha. Nabi kita duduk dengan sahabat ni, Nabi baca surah ni. Surah Saf 14 ayat ni dibaca semua sekali. Maknanya ini kelebihan surah Saf, surah yang menyatukan. Siapa dia nak cari perpaduan, nak cari kekuatan dalam perjuangan, dalam jihad, maka kita tadabbur surah As-Saff. Sebagaimana surah Al-Hujurat dulu dalam bab nak betul adab, nak betul akhlak. Ini dalam bab nak menyatukan hala tuju ataupun saf perjuangan. Jadi kita baca surah ini. Kata di Abu Salamah, Abdullah bin Salam kata, Nabi SAW baca kepada kami. Kata di Abu Salamah, dia kata Abdullah bin Salam baca kepada kita. Jadi rawi hadis tu cerita. Jawab yang ketiga pula, kami dibaca oleh. Maknanya ayat ini ditalaki daripada sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan lafaz daripada Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Kata di para muhaqqiq sanad dia sahih. Itu fadailus surah. Adapun dia panggil
Maqasidus surah, objektif surah ini apa dia? At-tahridu ala nusratid din, galakkan, jemputan, ajakkan untuk membela agama ini. Wal jihad fi sabilillah, supaya berjihad. Wal istijabati lillahi walir rasul, dan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berjuang. Semua kena mari belaka, jangan lari. Adapun tajuk surah, maudu'atis surah, ada 7 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan tasbih, sabbaha lillah. Ini surah ini di antara surah 7 yang dimula dengan tasbih. Sabbaha yusabbihu, ini salah satu daripadanya. Wa tanzihihi, dan membersihkan Allah, mensucikan Allah daripada segala sifat, perkara yang tidak layak bagi Allah. Kita kena bersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang kedua, an-nahyu anil aqwal, larangan daripada berkata-kata, bercakap, cakap sedap tapi buatnya tidak. Ini kita bimbang hari ni. Dengar cakap bak tasawuf ni, mengalir air mata sekali dengan hidung. Lepas sudah kuliah tasawuf, waktu duduk meja makan VIP. Sudah. Duduk cakap hak kereta dia comel, kereta besar ni baru beli, bayar cash ni. Jadi waktu saya cakap zuhud, pendengar-pendengar pun meleleh air mata dengan hidung dah. Ingat nak zuhud dah. Dia pula cakap besar pula, duk tunjuk kekayaan yang dimiliki. Kita kata itulah orang yang bercakap tapi tidak buat. Sebab tu bila ada ulama ni bercakap tentang sedekah, tentang ni, jadi bangun orang kampung cakap, tuan Syekh tak sedap cakap bab sedekah lah. Kalau mari sini duk tunjuk kekayaan pada kita, tak payah. Orang kampung nak makan pun tak ada makanan. Duk ceramah bab sedekah. Jadi kita nak ceramah bab sedekah, kita dulu kena bersedekah. Yang ketiga, zikru janibin mimma qalahu Musa liqaumihi. Allah Ta'ala sebut cerita, ni ayat yang kelima nanti, tentang Nabi Musa dengan kaum dia, dan bagaimana kaum dia, Bani Israel, telah menyakiti Musa. Yang keempat, zikru da'wati Isa AS di Bani Israel, menyebut tentang dakwah Nabi Isa kepada Bani Israel, dan bisyaratuh, khabar gembira yang disampaikan oleh Isa, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, lepas daripada aku ni akan mari seorang Nabi nama dia Ahmad. Dalam kitab Injil, Nabi kita nama Ahmad. Dan yang kelima, bayan ma jubila alihil kafirun, menyatakan perangai sebati dengan orang kafir akan menentang kebenaran, dan tak mau cahaya agama Allah Ta'ala ini muncul atas dunia, mereka lawan. Yang keenam, da'watul mu'minina ilal jihad. Surah ini mengajak orang mukmin supaya berjihad fisabilillah dengan diri, nyawa dan harta, dan menggalakkan mereka supaya mengikut langkah-langkah yang dibuat oleh al-hawariyin, pengikut setia kepada Nabi Isa AS. Yang ketujuh, al-bisyaratu binasri ahli iman ala ahli kufri, khabar gembira Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada orang yang beriman untuk mengalahkan orang-orang kafir.